Anybody? Teha? Relative ability of atom to attract bonding electrons to itself in a covalent bond. Good. Electronegativity adalah ability to attract electron. Okay. So, bila kita kata ability dalam bahasa Melayu, dia adalah keupayaan. So, dia adalah keupayaan saya menarik elektron. So, kalau saya berjaya tarik elektron dengan senang dan electronegativity saya tinggi lah. We are talking about ability saja. Kita berjaya atau tak berjaya. Kita mampu atau tak mampu. Dan benda yang kita nak tarik adalah elektron. Kalau benda yang kita nak tarik adalah elektron. Okay, next question. Najwa, rasa-rasa apa yang akan produce? Apa yang akan terhasil? Kalau yang kamu tarik adalah elektron masuk pada atom. Tak ada dalam video saya, tapi kamu belajar, kamu pernah jumpa benda ni banyak kali. Kamu attract elektron masuk atom. So saya sebagai atom, saya tarik elektron masuk kat saya. Lepas elektron masuk kat saya, apa jadi kat saya? Najwa? Syahira? Hello. Okay, bye. Bilangan elektron bertambah. Anion. Saya dah kata bilangan elektron bertambah. Some things. So, siapa cakap tadi? Anion. 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 Alright, dia akan hasilkan anion. Okay, dia akan hasilkan anion. Kenapa dia hasilkan anion? Sayang, sebab kita attract elektron. Okay, bila kita attract elektron, contoh yang paling senang lah yang biasa kita jumpa, Cl. Bila Cl attract elektron, kita akan dapat Cl minus. And that is electronegativity. Okay, that is electronegativity, the ability to attract electron. Dan bila saya attract elektron kat saya akan jadi anion. Dan bila kita hanya cerita guna perkataan ability to attract electron. Okay. Ulang balik apa yang saya dah cakap kat video, benar sangat simple. If you are easy to attract electron. Okay. If you are easy to attract electron. Oh lah, tulisan aku buruk sangat ni. Biasa pun buruk juga tapi hari ni buruk lebih lah. Okay. By the way, bila saya kata easy to attract electron adalah atom lah. If the atom is easy to attract electron, orang tu senang nak tarik elektron. Bermakna we are talking about electronegativity dia tinggi. Alright, electronegativity is high kalau orang tu senang nak tarik elektron. Setuju yang ni? Okay. Senang je. Alright, tak payah fikir susah-susah. Next, kalau terbalik. Kalau saya susah nak attract elektron. Hard to attract elektron. Kalau saya susah gila nak attract elektron. Elektron masuk dalam tu kena paksa. Macam kamu kena belajar kimia, kena paksa lah. Alright. Okay, ni kimia negativity. Kimia negativity kamu sangat tinggi ke rendah? Tak nak jawab, rendah lah tu. Okay, tak apa. Saya okay je. Hard to attract electron. Bila kamu susah nak attract electron, bermakna electronegativity kamu akan jadi sangat rendah. Okay, very low. Okay. So, kita tak cerita pasal tenaga ya. Kita tak ada cerita pasal energy. Kita hanya cerita pasal saya senang nak tarik atau susah nak tarik. Kalau elektron senang masuk kat saya, electronegativity saya tinggi. Kalau elektron susah nak masuk kat saya, kena paksa baru masuk. Yang tu electronegativity rendah. So, kimia negativity kamu tinggi ke rendah? Ain kata tinggi. Thank you for making me so happy. Okay, so that is your electronegativity. Dan electronegativity akan affected by size macam sebelum-sebelum ni. Orang yang akan paling mempengaruhi electronegativity sebenarnya adalah size. So, saya ada dua size kat sini. Kita ada atom kecil, atom besar. Alright. Atomic size small dan juga saya ada atomic size big.
Nak bincang yang mana? Nak bincang yang besar ke nak bincang yang kecil? Besar. Besar. Okay, let's see apa jadi kalau besar. Saya ada tengah nukleus macam biasa. Semua orang tahulah positive charge duduk dalam nukleus sebab proton duduk dalam tu. Okay, dan sekarang saya ada cerita pasal ability to attract electron. Dan bila nama pun attract electron, saya takkan tarik benda saya sendiri. Saya akan tarik benda yang duduk kat luar. Bermakna elektron yang kita nak bawa masuk, saya takkan bawa masuk barang saya masuk kat saya. Barang tu saya punya dah. So apa yang kita akan bawa masuk? Elektron yang duduk kat luar tu. Dan elektron ni bercharge negatif. Siapa yang mampu tarik dia? Bukan elektron yang duduk kat luar. Elektron yang duduk kat luar takkan buat apa. Sebab dia pun negatif. Betul? So outermost elektron, valence elektron kamu, diorang takkan buat apa. Dia duduk kat sana dan diam. Yang akan tarik elektron negatif kat luar ini adalah nukleus kamu yang positif. Nukleus kamu yang positif akan tarik dia masuk ke dalam. Okay? So kalau dia adalah kuat, kita tarik dengan cepat, dia tinggilah elektronegativity. Tapi kalau jauh, nukleus kamu duduk tengah, kamu kena lalu satu petala, lalu dua petala, baru sampai kat luar tu. Okay, baru sampai ke elektron kat luar tu. So rasa-rasa, what happened to the daya tarikan? Lemah. Rashidah? Lemah. Rashidah kata force of attraction low. Okay, force of attraction akan jadi lemah. Bila force of attraction jadi lemah, positif saya dengan elektron saya kat luar tu lemah. Susah atau senang nak masuk? Safia? Susah. Susah. Alright, pakcik ni tak kuat. Nukleus saya tak cukup kuat untuk tarik dia masuk. Boleh masuk, bukan tak boleh. Tapi susah lah. Betul. So this electron hard to go in. Bila hard to go in, susah nak masuk. Bermakna kita ability untuk tarik elektron tu rendah. Therefore, electronegativity kamu akan jadi rendah. Alright? Because it's very hard to go in. Bila dia susah nak masuk, bermakna ability kita rendah lah. Alright? Saya susah nak tarik dia masuk. So, electronegativity rendah. Okay? And at the end of the day, dia akan jadi terbalik pada small. At the end of the day, bila datang kat small size, that is your nucleus yang masih positive charge, sama electronegativity bermakna kita nak tarik elektron yang duduk kat luar. Elektron duduk kat luar negatif, pakcik ni positif. Tapi, size saya kecil. Bila size saya kecil, positive charge saya, 1, 2, dah sampai dah kat luar. Alright? So, jarak dia kecil. Small. Small size. So, attraction akan jadi kuat. Attraction will be strong. Bila attraction jadi kuat, elektron ni kalau nak masuk, easy to go in. Bila senang nak masuk, senanglah nak jadi anion. Senang nak jadi anion, electronegativity akan jadi sangat tinggi. Okay? Electronegativity akan jadi sangat tinggi. Sebab tu, bila saya kata semalam saya ajar atomic size dan saya kata 80% yang kita belajar semalam akan bawa masuk hari ni. Sebab hari ni yang berbeza kat sini je. 2 benda je kita tambah baru. Alright? 2 benda je kita tambah baru. Senang nak masuk atau susah nak masuk. Electronegativity tinggi atau electronegativity rendah. Dan dua-dua tu adalah bergantung pada size. Dan size kita dah belajar semalam. Size ada 2 faktor. Effective nuclear charge, shielding effect. Dan 2 faktor tu adalah bergantung pada going down a group atau going down a period, going across a period. Sayang, periodic table, nak belajar apa lagi? Tak ada diagonal down a period. Diagonal down a periodic table, tak ada 2 je. Across a group, across a period. Dan keyword kat sini sekarang adalah kalau size teacher kecil, size kita kecil, electronegativity tinggi. Kalau size kita besar, electronegativity kita rendah. Senang je weh. Fikir nukleus duduk tengah. Nukleus positif. Elektron duduk kat luar. Ni elektron teacher. Okay. So, positif dengan elektron yang duduk kat luar. Kalau size dia kecil, bermakna dia dekat. Bila dia dekat, dia senang nak masuk. Kalau size besar, bermakna dia jauh. Daya tarikan jauh lagi. Kalau jauh, mesti hang susah nak tarik.
So electronegativity rendah. Imagine macam tu je. Alright, dalam exam imagine macam tu je. And bila dia bermain dengan size dan going down a group. By the way, going down a group. Laili. Going down a group, faktor apa kita bincang? Shielding effect. Shielding effect. Thank you. Okay. Dan Shikin, going down a group, size jadi makin besar ke makin kecil? Size jadi makin besar. Besar. Sayang, patut sangat mahir dah benda ni. Size akan jadi makin besar, atomic size increase. Dan kalau ikut apa yang kita cakap tadi, bila size makin besar, going down size makin besar, nukleus duduk makin jauh. Okay, nukleus duduk makin jauh. Arisha, apa jadi pada electronegativity kalau going down a group? Rendah. Decrease. Alright. So, kalau going down a group, kita akan bincang pasal shielding effect. Alright. Atomic size akan increase when you go down the group. Dan bila atomic size increase, electronegativity akan decrease when you go down a group. Okay. Alright. Dan kalau nak bagi ayat lengkap, kita nak bincang macam mana? Sama macam apa yang kita buat semalam. Kita akan mula dengan, oh dia go down a group. Okay, kita akan buat conteng semalam kan, saya kata conteng dulu. Going down a group bermakna kita akan tengok shielding effect. Okay, bila kita tengok shielding effect, siapa kawan baik shielding effect? Siapa kawan baik shielding effect, Rifah? Atomic size. Atomic size. Dia punya Nope. size. Siapa kawan baik semalam kita duduk cakap 3 benda. Kalau going down a group, dia shielding effect. Lepas tu saya ada tulis dan slide, saya ingat lagi. Siapa kawan dia? Number of shell. Number of shell. Siapa yang jawab? Thank you. Alright, kawan dia adalah number of shell. So going down a group, shielding effect increase, number of shell increase. Lepas tu semalam kita akan sambung dengan apa kat sini? Aisyah? Force of attraction. Force of attraction, kita akan cakap daya tarikan sekarang kuat atau lemah. Alright, force of attraction from nucleus to the outermost electron. Lepas force of attraction, kalau ikutkan kalau ikutkan size, kita akan cakap distance. Alright, kalau ikutkan size, kita akan cakap distance. Kat sini kita ubah, tak payah cakap distance. Okay, nak cakap pun boleh, tak salah. Tapi kita boleh bergerak terus kepada ability to attract electron. Okay, ability to attract electron. Of course, kalau force of attraction kat sini sekarang, going down the group, shielding effect increase, number of shell increase, force of attraction decrease. So ability to attract electron akan jadi decrease. Dan kita akan sambung kepada electronegativity. Itu 5 point dia. Alright? Cuma, sayang, 2 benda je baru. This. Yang lain, semua seperti yang kita belajar semalam. So kalau kamu belajar betul-betul semalam, hari ni saya bagi soalan apa pun, janji saya dah ajar, apa jadi pada electronegativity bila size jadi apa? Kamu boleh jawab. Alright, sebab point kat depan adalah point yang kamu dah belajar. Dan bila saya tunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 point ni, bermakna kalau dalam exam nak explain, kamu kena tulis 6 point. Masalah budak, bila dalam exam dia tulis yang ni je. Going down a group, ability to attract electron decrease, electronegativity decrease. Yang kamu jawab yang ni je. Mana reasonnya? Yang ni lah reasonnya. Kenapa kamu kata ability to attract electron decrease? Kamu kena bagi tahu pasal size. Kamu kena bagi tahu sebab daya tarikan dia decrease. Alright, so yang ni still kena ada. Alright. And ayat penuh dia saya malah nak bagi dah. Ada je dalam nota kamu, ada dalam YouTube. Cuma saya nak tunjuk sekali lagi. Ini sahaja benda baru.
Okay. Semua ni adalah cerita dalam saiz. So jangan bagi tahu kat saya, teacher, banyak benda nak explain. Aku ketuk kepala hang, aku ubah ayat 2 je kat bawah. Tahu? Alright, semua adalah sama sebab electronegativity adalah berkaitan sangat rapat dengan saiz. Okay. Satu je kena ingat, bila force of attraction jadi lemah, kita susah nak tarik elektron. Wait, kalau tak suka ayat susah-susah macam ni kan. Weaker ability to attract electron to itself. Susah kan? Ayat punyalah hebat. Tulis je. Harder to attract electron into atom. Habis. Tak suka ability apa benda teacher tu. Tak suka. Guna ayat senang. Harder to attract electron. Yang penting, kalau daya tarikan saya lemah, saya susah nak tarik elektron. Hang tukarlah ayat susah nak tarik elektron tu, tukar. Okay? Tak payah ayat gempak-gempak, tak suka, tak apa. Alright, tak ada muat Sam ni. Muat tunda hampa, aku tak tahu lah muat apa nak jadi lah. Alright. Okay, question. So faham ability untuk tarik elektron tu akan dipengaruhi oleh apa? So that is the same. Electronegativity masih adalah cerita pasal ability to attract electron. Okay. And my question over here sekarang adalah across a period. Kalau kita going across a period, faktor apa yang kita akan bincang? Aziatun? Effective nuclear charge. Aziatun kata effective nuclear charge. Okay. Dan kawan untuk effective nuclear charge adalah siapa Marini? Number of proton. Number of proton. Thank you. Dan kita tahu bila effective nuclear charge going across the period, effective nuclear charge akan naik atau turun. Arisha? Going across a period, effective nuclear charge akan naik atau turun? Naik. Naik. Thank you. Kalau effective nuclear charge naik, apa yang menyebabkan effective nuclear charge naik adalah number of proton. So, Syahira, number of proton naik atau turun? Naik juga. Naik juga. Thank you. Therefore, the next thing yang kita akan bincang kat sini adalah apa, Saidatun? Hello. Dia problem miss. Okay. Laili jawab. Laili tak ada problem? Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk sebab internet ke? Sebab tak apa. Jawapan. Apa jawapan? Soalan dia, lepas effective nuclear charge naik, number of proton naik. So, apa yang menyebabkan saiz dia makin kecil? Ya. Yeah. Force of attraction tu dari siapa ke siapa? Between siapa dengan siapa? Dari nukleus. Between nucleus and outermost electron. Thank you. Force of attraction between nucleus and outermost electron akan kuat. Alright? Sebab tu dia akan jadi makin kecil. So kita tahu going across a period, saya bagi tahu siap-siap. Saiz dia makin kecil. Disebabkan 3 benda ni yang kita dah bincang semalam, banyak kali kita dah ulang dengan soalan tutur lagi. Okay? Next. Nak masuk dalam electronegativity, hang fikir logik je. Bila daya tarikan antara nukleus dengan outermost electron kuat, apa jadi pada elektron kat luar tu nak masuk? Senang atau susah? Rashidah? Senang. Senang. Easy to attract electron. Alright, easy to attract electron to go into atom. Kamu nampak dah flow dia. Okay. Kalau going across a period, apa yang kita nak bincang, siapa kawan dia, apa jadi pada daya tarikan.
So kalau tarik kuat, benda tu senang nak masuk. Ain, electronegativity, increase or decrease? Increase. Electronegativity akan increase when you go across a period. Alright, the main reason adalah sebab dia makin kecil. The another reason is kenapa dia kecil. Okay. Dan semua jawapan dia adalah seperti yang ada dalam buku Kamus. Okay, that is the thing. Kita ada, saya pun malah nak cerita dah. Dia masih adalah berkawan baik dengan size kat sini. Benda ni adalah benda lama yang kita belajar semalam. Ada je. Benda baru kita hanya ada dah 2 ayat sahaja. 2 ayat sahaja. So jangan duk bagi tahu kat saya, tak ingat, tak tahu, tak erti. Tak erti. Alright, dia still balik kepada kenapa dia kecil, kenapa dia besar. Kalau besar, sebab daya tarikan dia lemah. Kalau kecil, sebab daya tarikan dia kuat. Bila daya tarikan dia kuat, so dia senanglah nak tarik orang. So daya tarikan saya kuat ke lemah? Okay. So, ability pula. So, electronegativity, saya rasa 2 benda je lah kamu kena ingat. Satu, dia apa? Apa tu electronegativity? Sekali lagi kita ulang. Ability to attract electron. Okay. So, kalau dia senang masuk, electronegativity tinggi. Kalau dia susah masuk, electronegativity rendah. Easy to attract. Okay. Electronegativity tinggi. Okay. Ini conclusion dia. So, kalau hard to attract electron, okay, electronegativity dia rendah. Okay, yang tu a bit of conclusion dia. Dan easy adalah apabila atomic size kecil. Alright, atomic size kecil, kita akan senang nak tarik balik kepada force of attraction and so on. Kalau atomic size dia besar, kalau atomic size saya big, dan dia susah nak tarik elektron, balik kepada force of attraction dia lemah. Okay, so that is about electronegativity. Sebab tu dalam video saya bagi conclusion bahawa electronegativity akan dipengaruhi oleh size. Saya tulis kat sana bukan setakat size, saya tulis size dan juga effective nuclear charge dan shielding effect. Kenapa saya tulis 3 faktor? Sebab orang yang akan menyebabkan size berubah adalah termasuk effective nuclear charge dengan shielding effect. So kalau kamu tanya, so faktor dia berapa sebenarnya teacher? Faktor dia sebenarnya 1 je, size. Alright? Size yang akan menyebabkan electronegativity tinggi atau rendah. Dia sebenarnya faktor dia 1. Just nak ingatkan kamu bahawa size tu ada 2 faktor. Okay? Dan kita masih berpegang pada apa yang kita belajar semalam. Kalau across the period, kita mesti guna effective nuclear charge. Saya dah buktikan kenapa. Dan kalau going down a group, mesti shielding effect. Sama juga kita dah buktikan kenapa semalam. Okay? Kalau tak ingat, tengok baliklah semalam punya. Okay, question about electronegativity? Boleh? Senang? So, electronegativity saya kuat ke Miss. rendah? Okay. Ya, soalan. Miss, flow nak jawab tu dia kena betul lah. Dia kena memang kena ikut pun. Dia tak boleh mana dulu. Najwa nak tulis siapa dulu? Ya, contoh saya dah tulis pasal shielding effect, lepas tu force of attraction, tapi saya lupa tulis number of share tu. Saya tulis bawah dia boleh tak? Ke kena ikut turutan yang Miss cakap tu? Biasanya kita terima je dalam exam. Janji point tu ada, so far kita terima je. Sebab at least kita nampak lah yang kamu tahu benda tu perlu dibincangkan. Tapi saya rasa flow dia takkan lari banyak lah. Alright, dia sepatutnya tak lari banyak lah. Okay, boleh, so far kita terima je. Kalau flow yang Najwa maksudkan tertinggal macam tu, tulis, janganlah buat selalu, takkan semua soalan nak tertinggal. Tapi kalau flow ada budak kata, teacher saya senang lagi tulis dulu fakta kat atas, lepas tu saya explain kat bawah. Maksud saya budak tu dia dah ingat dah. Okay, kalau going across a period, atomic size decrease. Dia tulis yang tu dulu, dia tulis fakta dia. Going across a period, atomic size decrease. Dia tulis fakta dulu, lepas tu baru dia explain kat bawah. Alright? Because when going across a period, the proton number increase. Baru dia tulis kat bawah pun boleh. Sama juga untuk electronegativity. Kalau kamu dah tulis going across a period, atomic size decrease,
electronegativity increase. Hang tulis dulu fakta dia. Alright, hang tulis conclusion dulu. Lepas tu kamu explain kat bawah pun boleh. Alright, pun boleh. Saya tak kisah. Dia kadang-kadang ikut orang tu. Dia senang nak hafal, dia ingat macam tu. Lepas tu dia explain nanti. Ada orang, saya adalah antara orang yang saya tak hafal. Saya tulis ikut flow. Saya hafal satu je. Going down the group, apa jadi pada size? Going across a period, apa jadi pada size? Saya hafal yang tu je. Saya kena ingat, oh bila go down the group, size saya makin besar. Kenapa? Kalau go across a period, size saya makin kecil. Kenapa? Saya hafal yang tu je. Alright? Ikut kamu. So kalau kamu nak tulis fakta dulu, lepas tu baru explain pun boleh. Kalau kamu nak tulis, lepas tu kamu explain, baru kamu tahu fakta dia apa pun boleh. Okay? Mana-mana. Okay? Tertinggal, tulis balik tak apa. Tertinggal tak tulis-tulis tu problem. Okay? Alright. Betul lah. Okay. Ionization energy. Alright. Ionization energy kat sini. Anybody want to tell me what makes ionization energy different from electronegativity? Apa perbezaan paling ketara? Perlukan energy. Perkataan energy. Kita cerita pasal energy dalam ionization energy. Bila kita cerita pasal tenaga, saya ada konsep tenaga sikit nak bagi kat kamu. Lama tak belajar fizik kan, kamu tinggal fizik lama. So let's see. Kalau benda tu senang nak berlaku. Alright? Senang untuk berlaku. Konsep tenaga sikit. Okay? Kalau benda tu senang nak berlaku, soalan teacher, perlu tak tenaga yang banyak? No? Tak. Right, dok geleng tak. Okay. Kalau benda tu senang nak berlaku, kita tak perlu tenaga yang banyak. Ataupun senang sikit, tak perlu bagi ayat negatif. So, tenaga sikit. Betul? Alright. Itu konsep tenaga. Kalau benda tu susah nak berlaku. Alright, nak kamu belajar kimia tu susah benar. So, saya guna tenaga yang banyak lah. Awaklah, Miss Wong mudi gila hari ni duk kata kat kita macam. Mudi sangat. Okay, sangat sedih. Apa dia? Senang berlaku dengan susah berlaku. Okay, bila benda tu senang nak berlaku, kita akan guna tenaga yang sikit. Bila benda tu susah nak berlaku, kita akan guna tenaga yang banyak. Itu adalah orang kata konsep tenaga. Beza tak dengan electronegativity tadi? Electronegativity tadi, kita berhenti kat sini je. Kalau kamu perasan. Kita tak cerita tenaga. Saya tak kisah saya perlu tenaga ke tak perlu tenaga. Apa saya kisah teacher buat kat apa. Yang penting saya suka atau saya tak suka. Electronegativity dia hanya cerita pasal keupayaan. Saya tarik dengan senang, saya tinggi. Saya tarik susah, saya rendah. Itu cerita pasal electronegativity. Bila perkataan ionization energy, bermakna kita kena tengok sampai belakang. Okay, itu ionization energy. Pertama, kita cerita pasal perkataan tenaga. Kedua, perbezaan kedua. Apa beza ionization dengan electronegativity? Rasa-rasa anybody? Kecuali Ain. Kalau anybody tu Ain je buka mic. Cation. Cation. Alright, cation. I like the word cation. Okay. Terbalik dengan electronegativity. Dia akan jadi cation. Thank you. Okay. Cation bermaksud, macam kawan kamu kata, kita remove elektron. Saya dengar ada orang cakap tadi, remove elektron. Kalau tadi kita terima elektron, sekarang kita buang elektron. Sebab tu dia jadi cation. Dan contoh ionization energy ataupun contoh orang yang akan remove elektron adalah sodium. Sekarang kita tak terima elektron dah. Kita buang elektron supaya jadi Na+ dan elektron dibuang. That is ionization energy. Ionization energy adalah cerita pasal tenaga yang digunakan. Alright. Tak sampai. Okay. Tenaga yang digunakan untuk buang elektron ini. Alright. Tenaga yang kita guna untuk buang elektron daripada sodium. Kenapa nak guna tenaga? Okay. Kenapa nak guna tenaga? Elektron duduk dalam mana? Elektron duduk dalam petala. Okay. Elektron akan duduk dalam ni.
Alright, elektron duduk dalam ni. Petala yang paling luar tu yang kita akan buang elektron tu. So, nukleus duduk kat sini. Nukleus saya proton. Okay, nukleus saya proton. Proton dengan elektron, dia dah sedia ada force of attraction. Okay, dia dah ada daya tarikan. Elektron dah memang, nukleus duduk kat sini, elektron memang duduk kat sini, tertarik dengan dia. Memang dah duduk dalam tu. Sekarang, kita nak buang elektron ni. Buang. Kalau Mak Hang suruh Hang break up dengan boyfriend Hang, Mak Hang pun buat macam-macam kan. So Mak Hang lah tenaga tu. Okay, mak kamu lah tenaga tu untuk kamu break up dengan boyfriend kamu. Sebab kamu dah couple. Kalau tak couple lagi tak apa. Alright, sebab tu kita perlu tenaga untuk buang elektron ni sebab kita nak, orang kata apa? Nak putuskan daya tarikan ni. Okay, kita nak putuskan daya tarikan ni supaya elektron ni boleh terlepas. So, fikir balik pasal saiz kat sini. Kalau saya ada saiz kecil dengan saiz besar. Alright. Sebelum kita masuk kepada buang elektron. Again elektron yang kita buang mesti elektron yang duduk paling luar. Antara saiz kecil dengan saiz besar. Alright. Siapa yang akan ada daya tarikan yang lebih kuat? Kecil. 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 Okay. So, orang kecil ni akan ada daya tarikan yang lebih kuat. Force of attraction, malah nak tulis. Force of attraction are strong. Kalau daya tarikan tu adalah tengah kuat sayang, nukleus, elektron dengan nukleus ni tengah tarik kuat gila. Tapi elektron ni hang nak halau. Hang guna tak sebelum guna tenaga? Susah atau senang? Susah. Susah. Thank you. Susah untuk buang. Wait, saya ajar guna bahasa Melayu dah ni. Hang tak faham lagi. Aku ketuk kepala hang sampai penyek tau. Alright. Macam buat tempe orang. Very kecil. Okay. So, bila attraction dia sangat kuat, elektron ni ditarik kuat oleh nukleus, dia akan susah gila untuk buang elektron ni. Dan bila susah nak buang, okay, susah nak buang, tenaga tinggi atau rendah? Tinggi. Hati-hati tinggi, Isya tinggi, Syahidah tinggi. Alright. Tenaga je lah tinggi. Kamu tu macam tu juga saiz. Macam saya lah. Saya. Bukan kamu, saya. Saya apa ni? Bukan bodoh kalau saya cakap apa-apa. Bila dia susah untuk buang tenaga yang kita perlukan adalah sangat tinggi sebab benda tu susah nak berlaku. Kita kena paksa dia berlaku. Okay? So that is what happened in ionization energy. In the other words, kalau atomic size smaller. Atomic size small, okay, your force of attraction will be very weak from the nucleus to the valence electron. Therefore, the valence electron will be very hard to remove. When the valence electron is very hard to remove, ionization energy increases. Okay, vice versa. What happen kalau size dia besar? Kalau size dia besar, valence electron duduk jauh dengan nukleus. Bila duduk jauh, okay, daya tarikan jadi lemah macam kita sekarang lah. Attraction jadi lemah. Bila attraction jadi lemah, hampa nak ponteng kelas saya sekarang berbanding dengan nak ponteng kelas saya masa dalam college. Sekarang senang lah. Sekarang left sekarang pun saya tak perasan. Okay. So, elektron kat sini akan jadi senang nak keluar. Alright. Bila dia senang nak keluar, bermakna tenaga kita akan guna sikit. Okay, tenaga akan jadi sikit sebab benda tu senang nak berlaku. Saya tekan N core je, saya dah keluar. Okay, so tenaga sikit. Therefore, ionization energy akan decrease bila size besar. Alright. Make sense? Senang? Saya rasa yang paling berbeza hari ini adalah satu, kita cerita pasal ability sahaja. Alright, untuk terima elektron. Satu lagi, yang buang elektron tu bukan setakat pasal buang senang atau susah. Kita kena sambung sikit. Kalau buang senang, tenaga banyak atau sikit. Kalau buang susah, tenaga banyak atau sikit. Alright, kita melibatkan tenaga. Dan yang paling-paling ketara, of course, satu terima elektron jadi anion, satu lagi buang elektron jadi cation. Okay, setakat ni. Okay, kalau okay, we know that as a conclusion, we know that your
ionization energy will increase when the size is smaller. Ionization energy will decrease when the size is bigger. Dalam exam nak ingat macam mana? Balik kepada konsep ionization energy adalah remove electron. Okay, ionization energy adalah remove electron. So bila kita kata remove electron, hang fikir logik je. Size saya kalau kecil, nukleus dengan elektron saya duduk dekat. Nukleus dengan elektron saya duduk dekat bila size saya kecil. So elektron ni nak keluar daripada nukleus akan jadi susah. Okay, bila susah, IE tinggi. Dan kalau size saya besar, nukleus saya dengan elektron saya duduk jauh. Size saya besar. Bila duduk jauh, elektron ni nak keluar. Senang je lah keluar. Alright, duduk jauh. Nukleus tak nampak pun hang. Hang nak keluar. So, bila senang nak keluar, ionization energy decrease. Okay, setakat ni. Sama juga macam electronegativity, kita akan tengok dua orang sahaja going down the group dan juga across a period. Kita balik again kepada going down the group adalah cerita pasal shielding effect dan kawan shielding effect. Saya malah nak cakap dah adalah number of shell dan number of shell akan cerita pasal force of attraction. And then sebelum cerita tenaga, my advice, easy or hard first. Senang nak buang atau susah nak buang. Cerita yang tu dulu. Baru cerita IE. Okay. And yang paling penting kita masih bercerita pasal size dan kalau bercerita pasal size, going down the group, size daripada kecil akan jadi besar. Alright. So bila size daripada kecil jadi besar, alright, going down the group, ionization energy akan increase atau decrease. Fatihah? Decrease. Ionization energy akan decrease when you go down a group. Okay. Alright. Ayat dia ada, dalam nota ada, jangan risau. Saya pergi laju sebab saya rasa kamu akan boring kalau saya duk cerita balik benda yang sama. So, going down the group, same old story sayang. Still number of shells, still shielding effect, still force of attraction. Alright. Dan semua ni adalah masih cerita pasal size. Kita hanya tambah dua benda. So, tenaga yang diperlukan senang banyak atau kurang, ionization jadi apa? Nak tambah kat sini saya suka budak tulis easy or hard to remove. Saya suka budak fikir cara biasa. Alright, kalau senang, kuranglah tenaga. Kalau susah, banyaklah tenaga. Alright, boleh tambah statement ni. Easy or hard to remove electron. Okay. Selain daripada tak cerita terus tenaga, bila cerita terus tenaga kadang-kadang kamu tak nampak. So bila kamu tengok, oh saya tarik kuat, saya dipegang kuat, so saya susah nak keluar. Mungkin cara tu kamu lagi nampak. Okay. So sama macam electronegativity, kita hanya tambah 2 point sahaja. Kita tak ada benda baru 100% ya. Sama juga when you go across a period, same old story. When you go across a period sayang, we talk about Sedzav rules, we talk about number of proton. Dan kita cerita pasal force of attraction and then kita baru cerita pasal easy or hard to remove electron. Okay, baru kita cerita pasal IE. Dan kita tahu bila dia adalah across a period, size saya daripada besar jadi kecil. Bila size saya daripada besar jadi kecil. Alright, Aziatul, what happened to ionization energy when you go across a period? Increase. Ionization energy akan increase when you go across a period sebab size dia makin kecil. Okay. Alright. Saya pergi laju sangat ke? Are we going too fast or what? Boleh Slow a little bit ni. Apa dia? Slow sikit. Slow sikit. Oh, saya pergi laju sangat. Sorry. Okay, setakat ni. Okay. Bila dia fakta, bahagian part 2 ni, bukan part 2 je, 6.2 ni, dia benda banyak fakta. Alright? Dia memang macam tu. Dia 6.1 part 1, kalau kamu dah faham atomic size, benda ni, dia tak akan ubah. Alright? Dia macam tu lah. Going down the group, berapa kali dah kita ulang going down the group Hang kalau tak tahu lagi going down the group nak bincang apa, memang. Alright? Mak kamu ajar masak ayam masak merah pun ajar sekali je. Kali kedua hang tanya lagi, dia sekek kepala hang dah.
Ni hang tanya aku berapa kali dah ni? Dah jahat. Tak ada. Saya ajar je. Okay. Cuma saya nak ingatkan kat sini, cara saya senang je. Saya nak kamu nampak benda ni berulang. Saya tak nak kamu nampak, oh ionization energy benda baru 100%. Tak. Atas tu, separuh daripada atas tu benda sama. Okay. So jangan duk rasa benda baru sangat. Okay. Cuma sebelum saya masuk kepada anomalous, saya nak ingatkan satu je. Electronegativity tak cerita pasal tenaga, cerita pasal ability. Ionization energy cerita pasal tenaga. Berhati-hati. Okay. Yang tu je beza dia. Alright. Okay. Ionization buang elektron. Electronegativity kita tarik elektron masuk kat saya. Nama pun electronegativity. Mesti aku nak elektron tu. Okay. Setakat ni. Benda yang saya nak masuk ni saya akan ajar slow sedikit. Benda baru untuk kamu. Benda baru sikit lah. Tak banyak pun. Ionization energy sebenarnya ada a few. Okay, dalam silibus kamu kita hanya fokus pada satu. Tapi saya tengok soalan objektif benar je keluar lebih daripada satu. Yang kita akan fokus hari ini adalah first ionization energy. Kalau ikut silibus kamu, kamu hanya perlu tahu first ionization energy. Apa maksud first ionization energy? Is the energy needed to remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous unipositive cation ion. Semua orang tahu cation ion adalah positive charge. Apa maksud unipositive? Positive one charge. Itu maksud unipositive. Uni, satu. Alright? So, first ionization energy bermakna elektron pertama yang kamu buang, yang kamu remove. Alright? Yang dikeluarkan. So, first ionization energy is actually the first energy that you remove from the atom. For example, sayang, I started with the atom. If you remember, atom duduk seorang, satu biji. Saya buang elektron satu biji. Satu biji elektron. Okay? And what do I form is the X positive gaseous ion. So, remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom, that is my gaseous atom, to form 1 mole of gaseous unipositive cation ion. 1 mole of gaseous unipositive cation ion. Okay, yang tu adalah first IE. Okay, saya nak ajar lebih sedikit sebab dia ada je keluar. Dan disebabkan kita belajar sampai aluminium, so saya nak ajar. Saya nak guna contoh aluminium. Kalau first ionization energy untuk aluminium akan jadi aluminium gas, teacher buang elektron pertama. So aluminium sekarang baru jadi positif. Why? Because I only remove 1 electron. Dan sayang, first IE adalah elektron pertama yang kita buang. Okay? So setuju yang ni? Equation tu setuju? Rasa-rasa. Ada soalan ke? Tak ada. Okay. Next. Kalau saya tulis second ionization energy. Kalau teacher tulis second ionization energy. Bukan buang 2 elektron. Sayang, bahasa tu penting. Elektron kedua. Bukan buang 2 tau. Kita buang elektron yang kedua. Tapi kalau nak buang elektron kedua, syarat dia mesti hang kena buang elektron pertama dulu. Macam kalau hang cakap dengan mak, saya tambah nasi pinggan ketiga dah. Kamu boleh tambah nasi pinggan kedua. Kamu boleh tambah nasi pinggan kedua sebab pinggan pertama tu dah habis. Betul? Alright? So, kalau second ionization energy, teacher kena mula dengan siapa? Teacher kena mula dengan Al positif. Teacher kena mula dengan Al positif. Sebab apa? Saya nak buang elektron kedua. Saya dah buang dah yang pertama. So, saya nak buang daripada ni, saya akan buang elektron kedua dan saya akan dapat 2 positif. Dan sayang, saya guna statement elektron kedua. Dalam proses ni, kita masih buang 1 elektron. Kita masih buang 1 elektron. Tapi elektron yang saya buang ni adalah elektron kedua.
Boleh beza tak dua elektron dan elektron kedua? Alright? Is that clear? Sayang? Do I have everybody still? Make sense? Alright? Jangan silap kat sini ya. Okay. Okay. Kalau okay, kita tengok. What happen kalau third ionization energy? Nasi pinggan ketiga ni. Bila nasi pinggan ketiga, bermakna dia adalah elektron ketiga yang kamu nak buang. Dan elektron ketiga kena buang selepas elektron satu dah keluar, elektron dua dah keluar, baru kita boleh buang elektron ketiga. So, elektron ketiga ni kita akan buang daripada siapa sayang? Rasa-rasa. Al2 plus. Al2 plus. Thank you. Al2 plus. Dan soalan saya juga, alright? Kita akan buang berapa elektron dalam proses ni? Berapa elektron? Satu. Satu, Syahina kata satu, Krisha kata satu, Syikin kata satu. Thank you untuk yang buka mic. So, kita akan masih buang satu elektron. Dan kita akan dapat Al berapa positif? 3 plus. 3 plus. 3 positif. Thank you, thank you. Okay, nampak? And that is your first IE, second IE, third IE. Okay, itu cara dia. Konsep dia adalah bukan banyak mana elektron yang kita buang. Setiap kali kita hanya buang satu elektron. Dia adalah elektron ke berapa? Kalau dia elektron pertama, kita mesti buang daripada orang yang neutral. Sebab saya tak buang apa lagi, baru nak makan nasi pinggan tambah. Alright, so saya akan isi dalam pinggan yang kosong tu lah. Alright, orang yang masih bercharge kosong, saya akan buang elektron pertama. Saya nak buang elektron kedua. Saya nak tambah nasi dah, ni nasi pinggan kedua. Saya kena buang pada orang yang dah positif, yang dah buang satu elektron. So saya masih buang satu elektron dan saya dapat 2 positif. Okay. Ionization energy ketiga, third IE. Kita akan buang elektron ketiga yang di mana akan dibuang daripada orang yang dah buang 2 elektron. Baru boleh jadi 3 positif. Semua ni kita masih buang satu elektron. Alright, semua ni kita masih buang satu elektron. Setakat ni. Boleh? Senang? Alright. Jangan risau. Kalau dia tanya definition, dia akan tanya first je. Sebab dalam syllabus kamu memang dia suruh define first IE saja. Tapi kenapa saya ajar sampai third IE? Sebab kita belajar aluminium, kita belajar magnesium. Betul? So orang-orang tu ada first IE, second IE, third IE sebab dia boleh buang 3 elektron. So saya ajar siap-siap. Contoh macam magnesium. Magnesium first IE akan daripada Mg. Jadi Mg positif buang satu elektron. Kalau Mg second ionization energy akan jadi yang ni. Saya buang elektron kedua. Nampak? Alright. Nampak? Boleh? Miss tak present. Oh, saya tak present. Sorry. Tapi Rifa duk mengangguk. Aku kagum. Saya tak present tapi Rifa duk mengangguk. Wow. Macam tu lampu kelentong aku nak. Ni. Tak. Bukan saya ingat. Boleh Ingat, nampak. bagus. Dia boleh nampak. Baguslah tu. So that is your first IE untuk Mg, that is your second IE untuk Mg. Okay? Itu maksud dia sebenarnya. Masih bermula, first IE sentiasa mula dengan orang neutral. First IE sentiasa mula dengan neutral, buang satu jadi positive 1. Second IE sentiasa mula dengan positive 1, like this. Lepas tu jadi positive 2, buang satu elektron. Nampak flow dia? Kan? Alright? Boleh? Soalan? Tak ada? Tak ada, kita nak tengok sikit pasal anomalous behavior. Alright, soalan. Okay. Kita nak tengok anomalous behavior tapi saya nak tengok period 2 sebab dalam video saya bincang period 3 kalau tak silap saya. Lalu saya bincang period 2. So sekarang saya kena bincang period 3. Okay, saya bincang period 3.
Okay. Alright. Kita ada keadaan kita panggil anomalous behavior. Apa itu anomalous behavior? Yang luar biasa. Okay? Yang luar biasa. Okay? Yang lain daripada yang lain. Kalau ikut ionization energy tadi, pakcik ni sekarang adalah period 3. Pakcik ni sekarang adalah period 3. According to apa yang kita belajar, when you go across a period, alright, when you go across the period, the size decrease. When the size decrease, your ionization energy sepatutnya increase. Dengan kata lain, kalau saya bergerak daripada sodium, bergerak ke magnesium, bergerak ke aluminium, bergerak ke silikon, bergerak ke phosphorus, dia patut naik. Sepatutnya naik ikut apa yang kita belajar tadi. Tapi bila kita buat amali, kita buat test run, kita perasan ada kes lain. Ada orang turun yang di mana dia tak patut turun. Tapi tiba-tiba dalam amali, kita masuk dalam mesin, kita perasan ionization energy dia turun kat sini. So kita nak tengok kenapa dia turun. Suka hati hang je hang nak turun. So first and foremost kita akan mula dengan SPDF notation untuk magnesium. Magnesium 12. So saya nak SPDF notation, bagi space sikit, saya nak aluminium 13. Okay, saya nak SPDF notation. Chicken, magnesium. Satu S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Thank you. Thank you. Rifah, aluminium. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P1. Okay. Untuk semua yang tengah buat, satu lagi saya nak minta, tapi saya hanya nak buat orbital diagram untuk orang yang duduk kat 3S2 dengan 3P1. Tak perlu lukis semua. Saya hanya nak electron valence sahaja. So that is my 3S untuk magnesium. Lepas saya ada kelas kah? Break berapa jam? Okay, saya mungkin ambil 10 minit je. Saya nak ambil 10 minit je. Sebab nak habiskan juga yang ni. Okay, sikit je. Tak banyak, jangan risau. So, benda ni adalah cerita pasal IE. First and foremost, dia cerita pasal IE. Saya nak patah balik kepada IE sikit. IE adalah cerita remove electron. So, bila saya kata saya nak remove electron, okay, fakta dah bagi tahu ionization of IE, ionization energy of magnesium sekarang tinggi berbanding ionization energy of aluminium rendah. Kita nampak dah kat sini. Alright. Tapi ikutkan dia patut tinggi. Kenapa tiba-tiba aluminium jadi rendah? Okay, kenapa yang ni salah? Kenapa yang kita belajar tadi salah? So kita nak tahu why ionization energy aluminium rendah. Yang di mana kita belajar dia patut tinggi. Kenapa tiba-tiba dia keluar dalam amali saya dia rendah? Okay, yang tu yang kita nak bincang. First and foremost, bila kita tengok ionization energy, kita cerita pasal remove electron. Saya rasa kita perlu cari elektron mana yang kita nak buang. Kita pernah belajar dalam topik 5 hari tu, kalau saya nak buang elektron, elektron akan sentiasa dibuang daripada mana? Anybody? Ni topik 5 hari tu. Kita nak buang elektron, elektron sentiasa dibuang dari mana? Outermost shell ataupun N tertinggi. Betul. Outermost shell ataupun N tertinggi. Dan N tertinggi kita, N sama dengan 3, N sama dengan 3. Sebab tu saya suruh lukis orbital diagram untuk N sama dengan 3 je. Sebab N tertinggi saya yang tu. Dan elektron yang teacher akan buang adalah satu daripada 3S dan 3S dengan 3P. Rasa-rasa kita buang siapa dulu? 3P. Thank you. Thank you. Good. So kita akan buang elektron yang saya dah highlight ini. So the question is, kalau IE dia kat sini rendah, bermakna elektron ini, alright, easy to remove. Sebab tu IE dia rendah. Elektron ini hard to remove.
Sebab tu IE dia tinggi. So balik kepada kenapa elektron yang duduk kat 3p adalah easier to remove. Rasa-rasa? Ada orang baca? Sebab dia duduk. Apa ya, dia punya share tu besar. Dia punya size tu besar. Dia force of Sebab saiz dia besar. force of attraction dia lemah. Force of attraction dia lemah. Siapa yang lemah? 3p ke 3s? 3p. Thank you. Kita tengok macam ni sikit. Kalau yang ni adalah nukleus. Saya contoh guna pen warna kelabu je supaya kamu boleh imagine je. Benda ni tak ada. Ni nukleus saya. Alright, duduk kat tengah-tengah ni. Lepas tu N sama dengan 1, petala pertama. N sama dengan 2, petala kedua. N sama dengan 3, petala ketiga. Alright. Yang ni pun sama, that is my nucleus. N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3. Tapi pada N sama dengan 3 ni, sayang tengok. Alright. 3S dengan 3P, siapa duduk lagi jauh daripada nukleus kita ni? 3p. Alright. 3P duduk lagi jauh. Bila 3P duduk lagi jauh, macam kawan kamu cakap, duduk jauh daripada nukleus. Force of attraction jadi lemah. Why is ionization energy in aluminium is lower than magnesium? Reason, sangat senang. Electron is removed from 3p in aluminium. Okay. While electron is removed from 3s in magnesium. Itu statement pertama. Kita buang yang dari mana. Dan statement kamu paling penting adalah 3p is far from nucleus compare to 3s. Okay. Bila dia duduk jauh, cerita yang kamu tadi, yang kita duduk cerita. Bila dia duduk jauh daripada nucleus, far from nucleus, force of attraction jadi apa? Stronger or weaker? Weaker. Dan bila kamu dah tahu force of attraction weaker, kamu akan sambung dengan easier to remove electron in 3p. Alright, easier to remove electron in remove 3p pula. Remove mana boleh remove 3p? Gila. Remove electron in 3p. Okay. Alright. Saya tak ada ayat penuh dia sangat-sangat. Ada dah nota, bukan saya tak ada. Cuma kat sini saya malas nak tulis. So pertama kamu kena tentukan elektron tu dibuang dari mana. 3p untuk aluminium, 3s untuk magnesium. So 3p sebenarnya lebih jauh daripada nukleus compared to 3s. Bila dia duduk jauh, daya tarikan lemah. Bila daya tarikan lemah, easy to remove. Bila easy to remove, ionization energy decrease. Setakat ni. Okay. Dalam exam, nak jawab macam mana? Jawab guna like this. Tulis dulu SPDF notation. Lukis. Highlight, bulat, label, buatlah apa pun. Tunjuk elektron mana yang kamu nak buang. Yang ni kena. Kena tunjuk elektron mana yang kamu nak buang. Alright, baru kamu tahu elektron tu susah atau senang nak buang. Kamu kena tulis statement ni. Okay. Alright. Yang tu pasal magnesium dengan aluminium. One more last thing adalah phosphorus dengan sulfur. Sama juga case dengan phosphorus, sulfur. Sepatutnya lepas phosphorus, dia patut naik bila ke sulfur. Tapi dia tak naik. Alright, sebab dia masih adalah a cross period tree. Dia masih adalah a cross period tree. Tak straight, tak apalah. Phosphorus dengan sulfur kat sini. So sepatutnya ikut apa yang kita belajar, ionization energy patut increase sebab size mereka decrease. Tapi tengok-tengok sampai kat phosphorus, turun pula kat sulfur. Same thing, saya nak SPDF notation untuk phosphorus, saya nak SPDF notation untuk sulfur. Dan juga saya nak orbital diagram untuk N tertinggi mereka. Alright? Well, for you to write. Yang ni kita nak tengok reason dia apa pula. Saya baru tahu kamu cuti esok. Saya tak tahu pun kamu cuti sebenarnya. Saya lupa.
Cuti apa sebenarnya? Esok tu. Di Bali. Awal ni hari Sabtu, tapi kalau ikutkan kamu duduk kat college, kamu dapat cuti 5 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, 4 hari. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Saya pun tak tahu. Saya pun baru tahu semalam. Tu pun nasib baik ada orang bagi tahu. Kalau tak, saya pun buat kelas macam biasa. Betul tak tanya izin, tak tanya apa pun ingatkan ada kelas dah. Orang takut gila. Tak ingat cuti. Tak apa, kamu tak ada kelas dengan saya tak buat apa yang risau. Okay, SPDF notation untuk phosphorus. Saya janji nak 10 minit je lebih, so saya kena cepat sikit. 3S2, 3P3. Lepas tu yang ni 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nanti mak kamu marah kenapa cikgu lepas lambat. Okay, so kamu akan ada 3S kat sini. Alright, kamu akan ada 3P kamu. Soalan saya untuk 3P sikit. What rules do we use to fill in electron like this? What rules apply? Kena fill lower energy dulu. Kena isi lower energy dulu. Tak. Hans rule. Hans rule. Alright, sebab Hans rule sebab tu kita isi dia satu-satu terlebih dahulu. So 3S pun sama untuk di bawah dan kamu ada 3P4 di sini. Okay. So 3P4 teacher or your 3P4 should also look something like this. So saya ada mas phosphorus dengan sulfur look something like this. Same case macam tadi, kita akan buat phosphorus sekarang IE lebih tinggi berbanding sulfur IE lebih rendah. Okay. Yang di mana kita nak tahu why. Why IE sulfur lebih rendah di mana dia sepatutnya lebih tinggi. Kenapa lebih rendah? First and foremost, kita masih tentukan dulu elektron mana yang kita buang. Teacher ada elektron duduk kat 3S, kita ada elektron duduk kat 3P. Rasa-rasa elektron yang kita buang, elektron yang duduk di 3P. Thank you. Dan untuk phosphorus nampak jelas, kamu buang je lah mana-mana daripada 3P tu. Kiri ke, kanan ke, tengah ke, sama je. Tapi untuk sulfur, kita masih akan buang daripada 3P. Soalan teacher, kita buang yang mana? Saya ada 4 elektron, saya akan buang yang mana? Mungkin yang ada pasangan tu. Yang ada pasangan tu. Thank you Rifa. Kita ada 3P untuk phosphorus. Untuk phosphorus dia tak jadi masalah. Kamu buang mana-mana satu daripada 3P pun betul. Tapi untuk sulfur, kamu wajib buang salah satu yang daripada pasangan tu. Sebab dia adalah elektron last yang kamu masukkan. Okay. So, kita tengok. Kalau ikut tadi, kita akan bincang pasal apa? Kita bincang pasal distance. 3S dengan 3P. So, kita kata 3P is far from nucleus compared to 3S. Kat sini. 3P. Soalan saya, boleh bincang distance? Alright, jarak sama. Daya tarikan sama. Bila jarak sama, force of attraction sama. Dan kenapa IE dia masih rendah? Kenapa IE dia masih rendah kat sini? So, kita takkan bincang pasal distance, tapi kita akan bincang satu benda that we call extra stability by P orbital. Alright, ini adalah general statement saya. Extra stability by P orbital. Apa maksud extra stability by P orbital? Kalau P orbital saya sekarang ada 3 kotak, the extra stability by, tertinggal. By half filled P orbital. Apa maksud extra stability by half filled P orbital? That is my P orbital sayang. Bila saya tulis P orbital like this, bermakna adalah untuk semua P orbital yang kamu akan jumpa. 2P, 3P, 4P sama. The half fill maksud saya, according to Hans rule, half fill teacher adalah like this. Okay? Dan kalau dia adalah P orbital half fill like this, dia akan ada extra stability. Alright? Dia akan sangat stabil. Dia akan stabil berbanding, dia akan lebih stabil berbanding orang lain. Dan sekarang kita tengok 3P saya kat phosphorus dengan 3P saya kat sulfur. Siapa yang lebih stabil?
Phosphorus. Yes, sebab kita ada half-filled 3p orbital. Nampak? Dan bila dia ada extra stability, bermakna pacik ni sekarang, alright, pacik ni sekarang sangat stabil. Alright, sangat stabil. Yang ni pun stabil tapi kurang stabil. Stabil juga, bukan tak stabil. Tapi kuranglah berbanding kawan kat atas. Satu stable gila, satu tak stable. Rasa-rasa yang mana senang nak keluar? Kurang stabil. Alright, kalau hang nak break up ada dua couple. Satu couple steady gila, satu couple lagi duk gaduh tak berhenti. So kalau saya nak break up kan dia orang, mana senang? Yang kurang stabil lah. Alright, yang kurang stabil lah yang akan senang keluar. So the reason kat sini adalah because 3p orbital in phosphorus is half filled. Alright, it's half filled, which has extra stability. Okay, perkataan extra stability wajib, extra wajib. Sebab semua orang stabil, cuma dia lebih stabil. Okay, because 3p orbital in phosphorus is half filled, which have extra stability. Sambunglah ayat kamu dengan therefore more energy needed to remove the electron, therefore ionization energy higher. Okay, masih balik kepada more energy needed. Alright, lepas tu balik kepada IE kamu tinggi. Okay, same thing. Alright. Okay. Dan bila saya kata dia apply pada p orbital, kalau kita tengok balik, dia akan apply pada 2p, 3p and so on. Bermakna bila kamu ada kat period 2, bila kamu ada kat period 2, kamu ada anomalous behavior pada beryllium, boron and nitrogen, oxygen. Bermakna untuk nitrogen dan oksigen, kamu akan bincang faktor yang lebih kurang sama macam kamu bincang untuk phosphorus dan sulfur. Alright, untuk phosphorus dan sulfur, reason dia adalah sebab half-filled p orbital has extra stability. Okay. So kat sini kalau untuk phosphorus kita tahu dia adalah 3p. Kat nitrogen dengan oksigen disebabkan dia adalah period 2, so dia akan jadi 2p orbital. Alright, itu je beza dia. N je beza. Tapi masih reasonnya sama. Dan untuk beryllium boron adalah cerita macam magnesium dengan aluminium dalam period 3 dan juga beryllium and boron dalam period 2. Kalau tadi kita cerita pasal distance. Alright, kita cerita pasal distance between 3p orbital and 3s orbital. Yang tu untuk period 3. Tapi kalau untuk period 2 cerita apa? 2p orbital and 2s orbital. Boleh nampak? Alright. Am I going too fast or what? Okay. Rifa okay je, nak makan dah. Alright. Apa pantang aku ambil masa lebih sikit. Okay, soalan? Soalan? Madam, yang ni untuk P je kan? Kalau akhir dia P je kan? Dia punya PDF notation tu. Untuk silibus kamu, dia tak akan keluar untuk orang lain. Kalau dia keluar anomalous behavior, dia mesti akan keluar antara 4 gang ni je. Bermakna dia akan keluar antara magnesium, aluminium, satu partner, satu gang, ataupun phosphorus, sulfur, ataupun beryllium, boron, ataupun nitrogen, oksigen. Dalam silibus kamu, dia tak keluar untuk orang lain. Okay? Dan half-filled yang kita belajar adalah hanya half-filled p orbital sahaja. Kita hanya belajar half-filled p orbital dan dengan kata lain, kamu hanya akan ubah 2p atau 3p. Okay? Alright, lagi? Tak ada, semua dah banyak dah, berlembik dah. Dia kalau kelas sampai pukul 12, teacher pukul 12, that's it. Kita tak ada dah. Saya hanya prepare, fokus saya pukul 12 je. Lepas tu tak ada dah. Okay, tak apa, saya minta maaf, saya ambil masa lebih 10 minit. Kalau tak ada apa, balik study balik. Kalau ada apa, bagi tahu. Next week kita akan masuk hari Rabu tu bincang soalan tutorial. Kita akan habiskan soalan tutorial dan next week saya nak masuk chapter 7 terus. Okay? Alright.
Question? Nope. Nope. Alright. Kalau tak ada apa, thank you.